الحمد لله القائل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berlega-lega dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah dan Pengajaran Umat Palestin. Hadirin yang dirahmati Allah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Betapa besarnya ujian yang menimpa umat Palestin sukar untuk digambarkan. Penduduk Palestin telah lama hidup di bawah pendudukan Israel sepanjang kehidupan mereka. Rakyat Palestin telah ditindas dan dizalimi dalam banyak aspek kehidupan, seperti kebebasan mereka untuk bergerak, hak untuk mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah. Rampasan dan pemusnahan harta serta penempatan haram oleh Israel di bumi Palestin, khususnya di tepi barat Gaza, telah berlaku secara sistematik dan terancang. Namun begitu, dalam menyelami konflik tersebut, terdapat ibrah dan pengajaran kepada umat Islam untuk melihat perkara tersebut dengan mendalam dan memahami hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Berikut beberapa ibrah dan pengajaran yang dapat diambil daripada konflik yang berlaku di Palestin. Pertama, ibrah dan pengajaran utama atas pencerobohan yang berlaku di bumi Palestin ini adalah betapa perlunya umat Islam bersatu padu, bekerja sama, bermuafakat dan saling membantu antara satu sama lain, kerana perpaduan itu membawa kepada kekuatan, kemajuan dan keberkatan kepada umat Islam. Islam melarang umatnya dari berpecah belah, bersengketa, berseteru kerana ia akan mengakibatkan kehancuran kepada sesuatu tamadun serta hilangnya jati diri umat Islam. Umat Islam perlu membina kekuatan untuk bersaing dari sudut fizikal, rohani, kemahiran, kekuatan ketenteraan, ekonomi termasuk aspek sains dan penciptaan teknologi moden. Kesemua ini perlu dilakukan supaya umat Islam mempunyai kekuatan, maruah, harga diri dan dihormati kawan dan lawan tanpa bergantung kepada dunia barat. Kesemua ini dapat dilaksanakan jika umat Islam bersatu padu dan berpegang teguh kepada agama Allah dalam menghadapi berbagai dugaan dan cabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa zaman jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatakan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Kedua, umat Islam adalah sentiasa bertawakal dan jangan sesekali berputus asa dari rahmat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz
maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Antara ibrah pengajaran besar yang dapat dicontohi daripada tragedi yang menimpa rakyat Palestin adalah sikap mereka yang benar-benar bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan negara serta hidup mereka kepada Allah meskipun menghadapi dugaan yang maha hebat di dunia ini. Rakyat Palestin terus tabah dan cekal berjuang dalam mempertahankan tanah air dan keluarga mereka, dan dalam masa yang sama berserah kepada Allah sepenuhnya untuk menentukan masa depan mereka. Mereka berhak mendapat keadilan dan hidup bebas di tanah air sendiri. Begitu juga dengan kesatuan ukhuwah yang utuh dipamerkan oleh umat Palestin meskipun terdapat perbezaan politik dalam kalangan rakyat Palestin. Penindasan yang berterusan terhadap mereka menjadikan umat Palestin cekal, tabah dan terus bangkit melawan ketidakadilan yang mereka alami. Ketiga, kita rakyat Malaysia perlu bersyukur atas keamanan yang kita kecapi di negara kita selama ini. Seperti rakyat di negara-negara lain, rakyat Palestin juga mempunyai keinginan kepada keamanan dan mengimpikan sebuah negara yang berdaulat. Keinginan ini menjadi sumber motivasi kepada umat Palestin untuk terus nekat berjuang bagi mendapatkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Keempat, ketahanan dan kekuatan rohani rakyat Palestin menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tentangan dan kesulitan dalam menghadapi kemarahan serangan musuh yang berkali arus. Berbekalkan kekuatan dan semangat, umat Palestin terus istiqamah dan kekal berjuang meskipun berada dalam keadaan yang sangat sukar, tanpa makanan dan minuman, jauh sekali kemudahan asas yang lain. Ini merupakan pengajaran yang dapat memotivasikan ketahanan umat Islam. Ketahanan ini memerlukan keimanan yang tinggi, kepercayaan kepada kekuasaan Allah, kesabaran, daya ketahanan jiwa dan mental yang kuat, dan kesungguhan berjuang di jalan Allah. Tanpa kesungguhan, kekuatan jiwa dan mental, umat Palestin mungkin tidak mampu bertahan dan mencapai kejayaan. Kelima, di samping itu, sokongan dan solidariti semua pihak terhadap isu kemanusiaan membuka mata dunia untuk melihat kebenaran. Konflik ini telah menarik perhatian pemimpin dan masyarakat dunia dan berbagai negara dunia untuk menentang kezaliman. Sokongan dunia barat terhadap Israel menggambarkan sikap double standard terhadap hak-hak kemanusiaan yang sering diperkatakan oleh mereka. Oleh itu, umat Islam perlu berhati-hati dengan falsafah perjuangan hak kemanusiaan yang digembar-gemburkan oleh dunia barat agar tidak terperangkap dengan da'iyah dan perancangan yang meminggirkan hak rakyat Palestin. Lebih mendukacitakan apabila ramai dalam kalangan orang Islam yang terpesona dan tertawan dengan falsafah hak asasi manusia barat yang mengelirukan umat Islam. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai orang yang beriman, marilah kita mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama menghulurkan bantuan dan sumbangan material dan spiritual seperti tenaga, idea, wang ringgit serta doa yang berterusan dengan harapan Allah memakbulkan doa kita agar di suatu ketika nanti rakyat Palestin akan mengecapi kemenangan dan kemerdekaan dari cengkaman Zionis Israel. Sekecil mana sekalipun sumbangan dan doa kita pasti akan dapat menyuntik semangat kepada rakyat Palestin untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan mempertahankan negara mereka. Kemenangan bagi umat Islam itu pasti, dan kerugian bagi orang-orang zalim juga pasti. Cuma hanya Allah sahaja mengetahui bilakah semua ini akan berlaku. Sehubungan dengan itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk pertama, terus kekal istiqamah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
memohon agar rakyat Palestin dikurniakan ketabahan, kesabaran dan kekuatan rohani bagi memperjuangkan tanah air mereka dari cengkaman kezaliman Zionis Israel. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini kita sedia maklum bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membantu orang yang ditindas dan dizalimi. Kedua, menyebar luaskan berita kekejaman Zionis Israel di media-media sosial dan menentang dakwah dan berita palsu yang disebarkan oleh media-media pro-Israel yang menyembunyikan kebenaran yang sebenar. Ini kerana propaganda yang dimainkan oleh Zionis Israel menggambarkan seolah-olah mereka lah yang menjadi mangsa kezaliman. Sebagai umat Islam, kebenaran dan keadilan ini perlu diketengahkan, dan kebenaran inilah yang akan akhir diraih mengalahkan kebatilan. Sebagai umat Islam, kita perlu meyakini bahawa janji-janji Allah dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang zalim dan menentang kebenaran akan gagal jua akhirnya. Ketiga, membaca kunut nazilah pada setiap solat fardu kerana ia merupakan syariat Allah, bahkan ia syiar kesatuan ukhuwah Islam. Jika kita bersimpati dengan saudara seiman yang dizalimi, bantulah mereka. Jarak bukannya penghalang untuk menghulurkan bantuan. Meskipun terhalang, tiada siapa yang mampu menghalang senjata doa umat Islam. Bahkan syariat Allah ini kekal utuh sepanjang zaman. Ianya sangat penting bagi kita yang bakal menjadi warga akhir zaman. Masa depan bakal menyaksikan tribulasi dan tragedi akan bertipe-tipe menimpa umat Islam. Ini bukan andaian atau ramalan, bahkan realiti yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqashuhu wa yakthurul harju." Qalu, "Wa mal harju?" Qala, "Al-qatlu al-qatl." Masa semakin cepat, amal semakin berkurangan, bakhil semakin melampau, dan al-harju semakin menjadi-jadi. Sahabat bertanya, "Apa itu al-harju?" Rasulullah menjawab, "Pembunuhan," yakni pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga kebimbangan perlu dirasakan kerana terdapat kemungkinan peperangan boleh merebak ke negara-negara berdekatan. Ia mengundang peperangan yang lebih besar dan meluas. Kesannya, kebencian sesama manusia akan berkembang dan sukar dibendung akibat daripada perbezaan ideologi, pemikiran dan pemahaman masing-masing pada masa akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya, pertama, umat Islam adalah bersabar dan bermunajat kepada Allah dalam setiap ujian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita hendaklah sedar bahawa rakyat Palestin telah lama hidup di bawah pendudukan Israel. Mereka ditindas dan dizalimi dalam banyak aspek kehidupan, seperti kebebasan bergerak, mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berjuang selain daripada berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan,
dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Surah Ali Imran ayat 147. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا تحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestin sangat menuntut erti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap solat 5 waktu agar keamanan dan kesejahteraan dicapai oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas dapat dikembalikan menjadi hak mereka semula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يولي أهل الإسلام تنقو أمير الشاه ابن المرحوم السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج. تنقو أمير الشاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتِ عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت سملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين
bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka. Keluarkanlah mereka daripada penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikan tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalim. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, benalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma batil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahaba wa ya hazimal ahzab, ihzim a'da'al muslimin, ihzimhum wansuril muslimin alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran sebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' 'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر